Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal hlul min lisani yafqahu qawli. Selamat datang diucapkan kepada semua pelajar baru sesi ambilan Julai 2020 ke College Professional Baitul Mal Kuala Lumpur. Okay, nama saya Muhammad Amzari Aziz, pengurus bahagian pembangunan pelajar, Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni KPBKL. Okey, pada hari ini saya nak bercerita sikit lah berkenaan dengan Jabatan HEPA, yang kita panggil Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, itu HEPA, khususnya bahagian pembangunan pelajar. Untuk makluman semua, Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni ataupun HEPA ni terdiri daripada dua bahagian utama, iaitu yang pertama ialah bahagian pembangunan pelajar dan yang kedua bahagian pembiayaan. Di bahagian pembangunan pelajar, kita ada 6 unit di bawah bahagian pembangunan pelajar, iaitu yang pertama pusat kecemerlangan pelajar, kita ada yang kedua unit perkhidmatan, yang pentadbiran dan perkhidmatan, yang ketiga unit pengurusan penempatan, yang keempat kita ada unit kolegiat dan juga non-resident. Seterusnya kita ada unit kaunseling alumni dan kerjaya, dan yang terakhir yang kita baru saja wujudkan iaitu unit fellow. Jadi 6 unit ini berada di bawah bahagian pembangunan pelajar. Untuk makluman adik-adik yang baru mendaftar ke KPBKL, fungsi utamalah Jabatan Hal Ehwal Pelajar ini untuk memberi perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada para pelajar. Saya ambil contoh, kita ada pusat kecemerlangan pelajar yang ini mengkhususkan kepada mencari bakat-bakat ataupun khusus kepada membangun kecemerlangan pada pelajar itu sendiri. Yang kedua, unit perkhidmatan dan pentadbiran merangkumi pengurusan dari segi kelab persatuan, majlis perwakilan pelajar, kemudian kita ada juga disiplin turut berada kat situ. Maksudnya kalau pelajar-pelajar yang ada masalah, pelajar-pelajar yang melanggar disiplin dan sebagainya, akan dikenakan tindakan melalui unit perkhidmatan dan pentadbiran. Kemudian kita ada unit pengurusan penempatan, yang ini ialah berkaitan dengan menguruskan penempatan pelajar. Maksudnya di asrama kita ada Aspura, Aspuri. Kita akan tempatkan pelajar-pelajar di asrama, terutamanya pelajar tahun 1. Jadi akan berada di asrama. Dan juga unit yang baru kita tubuhkan iaitu unit kolegiat dan juga NR. Yang ini khusus kepada menguruskan pelajar-pelajar di luar kampus, yang berada di luar kampus, yang mana sebahagian besar pelajar-pelajar kita juga berada di luar kampus, di rumah-rumah sewa dan juga kolegiat. Kolegiat ni ialah pelajar-pelajar yang berada di luar kampus yang mahu menjalankan apa-apa aktiviti di dalam kampus. Nanti para pelajar akan mengetahui lebih terperincilah berkaitan dengan NR dan juga kolegiat ini. Dan yang kelima tadi, unit kaunseling kerjaya dan alumni, yang ini kita ada di KPBKL, kita ada 3 orang kaunselor yang mana khusus untuk bimbingan kaunseling kepada para pelajar. Di samping itu turut memberi bimbingan terhadap kerjaya, okay, dan juga menguruskan data-data dan juga maklumat berkaitan dengan alumni. Jadi sebenarnya di KPBKL ni turut alumni kita, mana bekas-bekas pelajar, ada juga yang bekerja di KPBKL. Sekejap lagi saya akan kenalkan. Okay, dan yang seterusnya itu unit fellow lah. Unit fellow menguruskan perkhidmatan kepada pelajar-pelajar di asrama, khususnya terutamanya pada waktu malam, di samping memantau ataupun menyelaras aktiviti-aktiviti pelajar di asrama. Okey. So di sini saya nak terangkan juga berkenaan dengan pendekatan yang HEPA gunakan. Kita ada 9 inisiatif HEPA. 9 inisiatif HEPA ni saya tak nak terangkan dekat sini, tapi nanti sekejap lagi saya akan bagi satu QR code yang mana dalam itu mengandungi kita panggil e-prospectus. E-prospectus HEPA ni menerangkan semua benda berkaitan dengan fungsi bahagian, fungsi unit di dalam HEPA.
So salah satunya kita ada 9 inisiatif HEPA, iaitu pendekatan-pendekatan yang HEPA gunakan untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada para pelajar. Di samping itu, dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelajar ini juga, kita juga ada moto-moto tertentulah ataupun tema-tema yang tertentu yang mana kita gunakan 3 pendekatan utama yang kita panggil holistik, dinamik dan juga hikmah. Holistik, dinamik dan hikmah ini menjadi pegangan HEPA ni untuk memberi perkhidmatan kepada para pelajar juga. So jadi para pelajar boleh tengok lebih terperinci dalam e-prospektus berkaitan dengan apa itu holistik, dinamik dan juga hikmah yang saya ceritakan tadi. Okey. Dan di samping itu juga dalam e-prospektus ni ada pelbagai macam contoh apa kelab-kelab persatuan yang ada di KPBKL. So kelab-kelab persatuan ni ada banyak. Saya boleh sebut kat sini kita ada kelab yang paling besar, bukan kelab tapi perwakilan pelajar yang paling utama di KPBKL ialah Majlis Perwakilan Pelajar lah. Yang ini yang dipilih melalui undian. Manakala di bawah MPP ni kita ada kelab-kelab dan persatuan. Antaranya kelab-kelab yang berunsurkan akademik. Contohnya kelab yang di PSU punya pelajar iaitu Human, kita ada di PZW, kita ada Zakaf, kita ada kelab-kelab macam DPM, MIM, Management, MIM lah namanya, dan kita ada Highgen. Itu antara kelab-kelab berunsurkan akademik. Selain daripada itu, kelab-kelab yang macam seni mempertahankan diri pun ada, seperti kelab silat cekak Ustaz Hanafi, kelab silat cekak Malaysia, silat Harimau Bintara Garang, itu pun ada. Dan di samping itu kelab-kelab lain seperti Majlis Usrah Perwakilan Pelajar, kita ada juga kelab kembara, kita ada pelbagai lagi lah kelab yang mana daripada kelab dan persatuan ni bukan sahaja memberi pendedahan kepada pelajar untuk bergiat aktif dalam aktiviti, bahkan dia turut melatih pelajar dari segi kepimpinan. Maksudnya pelajar mungkin boleh jadi ketua, pengerusi, presiden dan sebagainya. Okey. Dan dalam e-prospektus yang saya ceritakan tadi, dia bukan itu saja maklumat yang ada. Semua benda yang berkaitan dengan urusan ataupun carta alin. Kalau pelajar contohnya macam mana pelajar ingin pinjam barang, ada dalam tu. Macam mana pelajar nak daftar kelab pun ada dalam tu. So semua nak jumpa kaunselor pun ada dalam tu. So maksudnya step-step dia, flow dia, pelajar boleh tengok dalam tu, dalam e-prospektus. So anda boleh scan QR tu, so boleh buka e-prospektus tersebut. Okey. Seterusnya, ada selain daripada e-prospektus, HEPA juga ada menyediakan e-peraturan. E-peraturan ni ialah peraturan pelajar lah. So peraturan pelajar sama juga caranya, pelajar boleh scan QR dan boleh tengok peraturan-peraturan yang pelajar perlu patuhi di KPBKL. Ada banyak segmen-segmen, termasuklah peraturan pelajar di Kolej Kediaman, peraturan yang berbentuk umum, kita ada peraturan Kolej Kediaman, peraturan lalu lintas, kita ada peraturan perpustakaan, semua ada dalam tu. Peraturan pemakaian, semua ada dalam buku e-peraturan tersebut. Okay, saya ambil contoh. Di KPBKL ni, etika pemakaian pelajar. Etika pemakaian pelajar, contohnya pada hari Isnin. Pada hari Isnin kita dah kuat kuasakan, iaitu pemakaian ataupun etika profesional, yang mana pada hari tersebut pelajar lelaki ataupun siswa perlu memakai kemeja, tali leher, berkasut kulit. Okey, manakala pelajar perempuan baju kurung dan juga berkasut kulit. Itu etika profesional lah. Manakala pada hari-hari yang lain pemakaian untuk ke kelas ataupun urusan rasmi bolehlah pakai casual. Dan pada hari Rabu kita tetapkan untuk pemakaian baju korporat. Baju korporat, kita ada baju korporat kolej, pelajar-pelajar boleh tengok contoh baju korporat, dan juga kita ada baju korporat, setiap kelab persatuan pun ada baju korporat sendiri. Okey, so pelajar boleh memakai baju korporat masing-masing pada hari Rabu lah. Okey, itu antara contoh benda-benda yang terdapat dalam buku peraturan tersebut, e-peraturan tersebut. Okey, so saya tak nak cerita panjang. Okay, saya nak kita tunjuk di sini bila pejabat
HEPA atau pejabat. Kita ada beberapa pejabat HEPA di KPBKL ni. Yang ni biasanya pelajar panggil pelajar HEPA 1. Kita ada juga di sebelah sana HEPA 2 dan di tingkat 10 bangunan akademik kita ada HEPA 3 lah. Yang mana di tingkat 10 tu dia ada berkaitan dengan tadi unit di bawah pembangunan pelajar, iaitu unit kaunseling dan alumni kerjaya tadi. Dan juga kita ada pusat kecemerlangan pelajar. Di sini ialah HEPA 1 ni kita ada unit perkhidmatan dan juga pentadbiran. Unit perkhidmatan, pentadbiran dan perkhidmatan juga uruskan insurans pelajar. Maksudnya pelajar-pelajar, insya-Allah pelajar-pelajar di KPBKL juga dilindungi oleh insurans yang kita dah ambil lah untuk para pelajar. Okey, dan di sebelah sana ialah berkaitan dengan polis kediaman lah, pengurusan penempatan pelajar tu di asrama dan juga fellow berada di pejabat sana. Okey, sebelah sana. Terus jom saya akan perkenalkan beberapa orang kaki tangan bahagian pembangunan pelajar. Okey. Okey. Jom. Disebabkan nombor baru, kita kena gunakan dulu sanitizer. Okey, so kat sini kita ada beberapa kaki tangan daripada bahagian pembangunan pelajar. Okey, yang sedang duduk ni ialah Puan Fauziah Tengah, iaitu ketua unit kaunseling alumni dan kerjaya. Okey. Yang berdiri di belakang sana, kita ada di sebelah hujung sana ialah Cik Sarah Hanim, iaitu eksekutif untuk pusat kecemerlangan pelajar. Sebelahnya ada Cik Farah Suraya, eksekutif untuk unit pengurusan penempatan, dan di sebelahnya ialah Cik Zaidi Jumani, merupakan keterangan unit pengurusan penempatan juga. Cik Farah Suraya dia jaga bahagian Askuri, Cik Zaidi dia jaga bahagian Askura. Manakala yang duduk sini, yang ni yang saya cakap tadi, merupakan juga alumni KPBKL dan kini dia bertugas di kaki tangan unit pentadbiran dan perkhidmatan di bawah bahagian pembangunan pelajar. Okey, so itulah sedikit berkenaan dengan bahagian pembangunan pelajar. Di bawah ni nanti kita akan sediakan 2 QR code yang saya cakap tadi. Satu prospektus dan juga satu lagi ialah e-peraturan. Nanti para pelajar boleh tengok kat situ, cuba hadamkan apa yang ada di dalam tu. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.